Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali ke channel Hazim Azmi. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda semua dan juga nak bongkarkan beberapa fungsi yang boleh digunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Fungsi ini pun masih lagi ramai yang tak tahu untuk gunakan. Dan yang paling penting, fungsi ini boleh digunakan secara percuma. Sebelum saya ajar ataupun berkongsi dengan anda macam mana nak dapatkan fungsi yang best ini, jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe saya punya channel Hazim Azmi. Dan fungsi yang saya nak share dengan anda semua ialah sangat-sangat menarik dan juga interaktif untuk digunakan di dalam Microsoft PowerPoint. Okeylah, fungsi yang paling penting yang kita nak belajar pada hari ini berkaitan dengan Microsoft PowerPoint ialah add-ins. Tanpa membuang masa, let's go! Okey, yang pertama, kalau dah masing-masing buka PowerPoint, kemudian boleh pergi dekat insert ya. Okey, boleh pergi dekat insert. Okey, kalau korang boleh tengok dekat sini butang insert ni. Kemudian korang boleh tengok di sini. Inilah fungsi yang tak ramai orang tahu dan juga tak ramai orang yang nak bagi tahu kepada orang lain. Okey. So, yang pertama, okey, fungsi-fungsi ni korang dapat ambil dekat sini ya. Okey, dekat get add-ins secara percuma. Dan ada juga sebenarnya yang berbayar. Okey, tapi yang percuma pun dah okey dah sebenarnya. Okey, dia punya fungsi tu semua dah saya rasa menyebabkan kita punya PowerPoint lebih nampak profesional dan banyak fungsi yang kita boleh gunakan. Okey, dan untuk aplikasi yang pertama yang saya nak kongsikan dengan anda ialah Pixton. Okey. So macam mana nak dapatkan aplikasi ni? Okey, korang semua boleh tekan di sini get add-ins. So inilah dia punya aplikasi-aplikasi yang ada. Okey. Yang korang boleh pilih, install dan terus boleh guna. Okey. So untuk yang pertama yang saya nak kongsi dengan anda ialah Pixton. Okey. Boleh search dekat sini. So nanti akan keluar. Boleh tekan add. Agree. So dia akan terus install. Sekejap je. So dia akan naik dekat kita punya PowerPoint lah dekat sini. Caranya, so untuk Pixton ni sangat-sangat best, sangat-sangat interaktif dan juga sangat membantu kalau cikgu-cikgu nak gunakan sebagai bahan bantu mengajar cikgu-cikgu. Okay? So boleh tekan di sini. Dia akan keluar lah. Get started. So dia punya tajuk dia Pixton Comic Characters. So yang ni cikgu-cikgu boleh gunakan untuk buat bahan bantu mengajar ataupun lembaran kerja. Okey, kalau cikgu nak letak di slide presentation pun boleh. Sangat-sangat interaktif. So cikgu-cikgu boleh pilih di sini. Contohnya kita nak yang mana, type yang mana. So boleh pilih je. Okey, contohnya kalau saya ambil yang ni dulu. Okey. Kita boleh pilih warna ataupun color yang sesuai lah yang cikgu nak. Okay, saya ambil yang ni. Kemudian pilihan rambut. Yang ni pun boleh pilih. So ambil yang ni lah. Nampak macam handsome sikit. Outfit. So dia ada banyak So kalau macam yang ni nampak ruang ni kecil. So kita boleh besarkan. Cikgu boleh tekan kat sini. Resize. Boleh besarkan sikit. Okay. Cikgu-cikgu semua boleh pilih outfit yang mana. Sangat-sangat banyak pilihan. Okey, contoh pada masa tersebut cikgu nak ajar kemungkinan tajuk berkaitan dengan pekerjaan. So ini adalah tema-tema yang ada. Okey, so contohnya kita ambil yang ni ya. Okey, contohnya kita ambil yang ni sebagai doktor. Okey, lepas tu cikgu boleh pilih pose yang macam mana. Wow, ini memang sangat-sangat best Okey. Kita ambil yang yang inilah. Cuba okey, sangat-sangat cantik Sangat-sangat cantik. Okey, dia punya size pun boleh kecil dan besar kan. Tak ada masalah.
Okay, dia punya gambar pun memang clear. Okay, boleh pilih lagi. Dia unlimited cikgu-cikgu. Boleh pilih je yang mana yang cikgu nak. Okay. Okay, boleh pilih je yang mana kita nak. Alright. Okay, lagi ya, kita try lagi. Ambil yang ni pula. Okay. Okay, so kalau cikgu nak tukar dia punya watak. Okay, back je semula dekat type ni. Kita cuba pula yang perempuan pula ya. Okay, yang ni pun banyak pilihan yang cikgu-cikgu boleh pilih. Dia punya rambut macam mana kan. Okay, kita ambil yang ni ya. Okay, lepas tu outfit. Okay, sangat-sangat menarik ya. Kalau kita nak bagi kita punya presentation ni, nak mengajar dalam kelas. So, ini memang betul-betul menarik perhatian murid-murid kita lah. Okay, kita cuba yang ni lah. Oh, dia ada tudung. So, ambil yang ni yang kita punya post ni yang nak macam mana. Boleh pilih je. Okay, kita delete dulu yang tadi. Sekejap ya. Okay, kita cuba yang ni pula. Okay. So, memang sangat-sangat menarik lah. So, kalau cikgu rasa nak tukar yang outfit, tekan sini je outfit. So, nanti cikgu-cikgu boleh pilih yang mana cikgu nak. Yang bertudung pun ramai ya sebenarnya. Boleh pilih je mana-mana. Okay. Nak yang ni pun boleh, lebih santai. So, pilih dia punya posing macam mana. Gitu. So, kalau dah tak nak, dah kita nak proceed dengan kita punya presentation ataupun tu bolehlah. Okay, kita kecilkan ke ataupun hiaslah mengikut cita rasa masing-masing. Macam mana nak buat slide presentation ataupun slide pengajaran untuk murid-murid. So, inilah hasilnya yang boleh cikgu pilih. Banyak pilihan yang cikgu boleh ambil. Okey, baiklah cikgu-cikgu. Untuk aplikasi yang kedua ialah emoji keyboard. So, yang ni pun sama. Cikgu-cikgu boleh pilih dekat sini. Dan kalau yang tadi kita dah install satu aplikasi, cikgu-cikgu boleh pilih dekat sini kita punya dah install tu dekat My Add-ins. Cikgu tekan je. So, dekat sini kita dah ada kita punya aplikasi yang pertama. Okay, untuk cari aplikasi yang lain seperti biasa, Get Add-ins, dan cikgu-cikgu boleh pilih lah mengikut dia punya kategori. Seterusnya, emoji keyboard. Okay, so macam biasa kalau kita nak install, tekan Add, Continue, dan dia akan terus keluar dekat sini ya. Inilah kita punya aplikasi yang seterusnya. Cikgu-cikgu boleh tekan. Dia akan keluar dekat sini. Dan tengok kita boleh guna kita punya emoji ni. Kalau cikgu-cikgu perasan, dia punya emoji ni dah macam yang kita guna biasa dekat WhatsApp, dekat Telegram. Dan emoji ni cikgu-cikgu boleh gunakan insert saja masuk ke dalam kita punya PowerPoint. Dan di bawah ni ada dia punya size yang cikgu boleh guna. Okey. Okey, contoh kalau yang ni size yang paling kecil ni, okey kita ambil satu ya. Kecil je lah. Okey, kecil je. So, okey kita ambil yang size S. Okey, kita cuba yang ni pula. Okey, penguin. Ni S. Yang ni size S. Size M. Okey, size M. Dia tak nak keluar pula yang ni. Okey, tak apa, pilih yang lain. Size M ni size M keluar. Ada pun. Okey, size L. Size L, kita cuba yang ni. Dia makin besar lah. Size XL. Okey, size XL. Tengok makin besar. Okey, makin besar. Dan size yang paling besar. Okey, kita pilih kita ambil negara lah. Negara. Okey, Malaysia. Mana Malaysia? Kini Malaysia. Ambil kau. Besarnya. Okay, kita kecilkan Okay, kita kecilkan. So, inilah yang kita dapat gunakan emoji keyboard yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk kita gunakan. Okay.
Dan pilihan pun banyak yang dapat korang guna dan boleh kita gunakan sebagai bahan pengajaran dalam kelas nanti. Okey, dan yang seterusnya ialah Paxel. Saya pun tak tahulah sebutan yang macam mana, rasa dah betul dah. Paxel, okey. Ini pun salah satu aplikasi yang sangat-sangat menarik untuk digunakan bersama dengan Microsoft PowerPoint kita. Okey, bila dah keluar dekat atas ni boleh tekan, kemudian dia akan keluar dekat belah tepi ni. Apa yang best aplikasi ni ialah kita dapat cari apa-apa sahaja gambar dengan cepat, dan juga yang paling penting ialah cikgu-cikgu tidak perlu save terlebih dahulu gambar-gambar tu ke dalam laptop ataupun komputer cikgu-cikgu. Macam biasa kalau kita pergi dekat Google Image, kita nak apa-apa gambar, kemudian kita save, mesti masuk dalam kita punya komputer ataupun laptop terlebih dahulu. Untuk yang ni, ini yang special. Kita tak perlu save, kita boleh terus cari saja, tak perlu keluar daripada Microsoft PowerPoint kita ni. Kita boleh cari terus dalam kita punya Microsoft PowerPoint. Contoh, kita nak cari berkaitan dengan apa-apa sahaja. Dan apa yang special, kita boleh cari menggunakan search by color. Contohnya kita nak cari buku, tapi kita nak background ataupun buku tu yang berwarna kuning. So kita boleh search by color. Ini yang specialnya. Sekejap saya tunjuk dekat korang semua. Kita tekan di sini search by color, pilih warna. Saya ambil yang ni, kemudian saya pun type dekat sini. Saya tulis books. Saya search saja. So dia terus keluar. Tengok. Sangat-sangat menarik. So kita tak perlu keluar daripada PowerPoint untuk pergi kat Google Image. Kita dapat cari, kemudian save terus ke dalam kita punya slide presentation. Okay, contohnya kita ambil yang ni ya. Ni. Cikgu tekan je, dia akan keluar terus. Sangat-sangat laju ya, sangat-sangat laju. Okay, ini lagi satu cantik ni. Dan dia punya gambar pun memang sangat-sangat cantik dan kualiti yang baik. Okay, bukan pecah-pecah lah. Okay, yang ni saya beri contoh lagi. Okay, so kita cari yang lain ya. Kita cari benda lain. Okay, contohnya kita cari pensel. Okay, tak apa, kita tukar dulu warna. Okay, baiklah. Jom kita cari benda lain pula. Kita cari lighting. Okay. Tengok. Semua warna yang kita dah cari, kita dah set tadi akan keluar. Okay. Tengok dia punya kualiti gambar sangat-sangat menarik lah. Sangat-sangat interaktif. Okay. Cikgu-cikgu boleh tekan saja. So dia akan keluar lah. Sangat-sangat menarik untuk kita gunakan. Dan kalau cikgu nak search mengikut dia punya kata-kata ataupun apa sahaja, tak nak berkaitan dengan color pun tak ada masalah. Okay, contohnya macam ni, popular search ni. Boleh tekan sahaja untuk kita mungkin boleh jadikan sebagai background kita punya slide pun sangat-sangat dialu-alukan untuk kita gunakan. Tengok dia punya gambar sangat-sangat menarik. Seterusnya Pro Word Cloud. Macam biasa, tekan butang add. Okey, yang ni pun aplikasi ni sangat-sangat menarik untuk cikgu-cikgu gunakan.
Okey, bagi kelas ataupun kita punya bahan pengajaran lebih menarik dan juga interaktif. Okey, ini saya nak kongsikan dengan cikgu-cikgu macam mana kita boleh buat perkataan ini yang kebiasaan kita tulis nampak biasa, nampak normal, tetapi kali ini nampak lebih interaktif. Okey. Okey, baiklah, kita cuba masukkan kata-kata yang positif yang kita nak ubah perkataan ini daripada perkataan yang biasa. Okey, dia nampak biasa sebelum ni dan kita nak ubah supaya dia nampak lebih kreatif dan juga interaktif. Okey, kemudian kalau cikgu-cikgu dapat tengok dekat sini, ini ialah dia punya setting yang kita dapat boleh ubah mengikut kita punya cita rasa sendirilah. Okey, terlebih dahulu kita perlu highlight semua perkataan yang kita nak ni. Kemudian di sini dia ada dia punya tulisan ataupun font yang kita nak lah. Okey. Dan ini yang ni kita buat macam default dulu terlebih dahulu supaya korang semua dapat lihat apa yang sebenarnya yang saya nak bagi tahu. Okey, create word cloud. Okey, so inilah hasilnya yang dapat kita tengok. Daripada perkataan yang biasa ni, okey, kita dapat tukar dia punya gambaran yang lebih lagi menarik dan juga interaktif. Dan caranya nak jadikan perkataan biasa ni menjadi perkataan yang luar biasa ni, cikgu boleh terus tekan sahaja dekat dia punya gambar ni. Okey, maksud dia dah copy dan kita boleh paste sahaja di sini. Okey, dan kita boleh besarkanlah mengikut cita rasa kita. Okey, cikgu-cikgu pun boleh ubah mengikut cita rasa masing-masing. Contohnya kita nak tukar dia punya perkataan, cikgu-cikgu boleh tekan di sini. Okey, kita boleh cari dia punya color yang mana yang sesuai. Kita cuba yang ni. Okey. Kemudian ini dia punya size lah. Kita cuba ambil yang besar sikit. Boleh mengubah saiz yang cikgu nak lah, besar ataupun kecil. Okey, kemudian create. So yang ni lah. Yang ni yang kedua, design yang kedua ni nampak lebih menarik sebenarnya. Kita dah copy, dah tekan sini, kemudian boleh masuk sini semula dekat kita punya paparan ni. Dan kita buang dulu yang ni, delete gambar ni atau perkataan tadi. Dan kita paste. Okey, dan terus dia ada dekat kita punya screen. Dan cuba slideshow ya. Itulah. So benda-benda ni dia punya color ataupun tulisan tu melintang ataupun menegak, itu semua cikgu-cikgu boleh custom sendirilah mengikut cita rasa masing-masing tempat yang telah disediakan di sini. Dekat sini ada setting dia cikgu-cikgu ya. Dan yang seterusnya ialah QR for Office. Silap. Okey, yang ni pun memang sangat-sangat memudahkan kerja kita. So apa yang specialnya? Okey, jom saya tunjukkan kepada korang semua ya. Okey, yang ni kita fungsinya ialah kita nak jadikan sebagai QR code lah. Okay, kebiasaannya kita boleh buat dekat kita punya Google ataupun apa-apa aplikasi yang lain. Tetapi kalau kita macam dah malas nak keluar daripada Microsoft PowerPoint kita ni, kita nak terus gunakan kita punya PowerPoint, kita boleh sahaja create kita punya QR code apa-apa sahaja dekat sini menggunakan QR for Office. Contohnya kalau saya nak buat QR code untuk korang semua, boleh pergi dekat saya punya YouTube channel. Okey, so ini ialah saya punya YouTube channel yang saya nak jadikan sebagai QR code. Mudah untuk anda semua akses nak tengok saya punya YouTube channel. So, kalau dekat sini kita boleh tengok dia punya address.
Okay, kita tengok dekat atas ni ialah HTTPS. So dekat sini pun kita kena ubah HTTPS. Kemudian kita boleh copy. Okay, kita boleh copy dia punya address ni. Ambil bermula daripada sini. Okay. Kemudian copy kita punya address ni. Dan kita paste dekat sini. Secara automatik dia akan terus jana dia punya QR code di sinilah. Dan cikgu-cikgu apa yang special lagi, cikgu-cikgu semua boleh tukar dia punya color. Itu yang special. Nak letak warna apa? Kuning ataupun purple. Biasa kalau kita tengok warna putih ataupun warna hitam, betul tak? Dan cikgu-cikgu semua boleh tukar warna mengikut citarasa masing-masing lah. Okey, kalau macam biasa orang guna warna putih dan juga hitam lah. So, untuk kali ni kita buat luar biasa sikit. Kita ambil yang warna purple dengan warna kuning. Dan saiz pun kita boleh adjust. Yang kita nak saiz yang besar mana. Okey. Okey. Dan bila dah dapat macam ni, so kita terus saja tekan insert. Betapa mudahnya kerja kita. Tak perlu lagi kita keluar daripada PowerPoint ni nak pergi kat Google. Boleh terus buat kita punya QR code dekat sini lah. Itu sahaja. Sangat-sangat mudah. Dan kita boleh adjust kita punya saiz besar mana yang kita nak. Dan bolehlah tuliskan apa-apa sahaja dekat atas ni. Okay, contohnya. Okey, dan sekarang ni saya nak tunjukkan terus macam mana kita boleh akses terus kita punya QR code. Okey, kita pergi dekat kamera. Tengok dia dapat terus baca kita punya QR code di presentation kita. Okey, dan korang dah tengok ya. Dia terus bawa ke YouTube channel Hazim Azmi. So dan jangan lupa ya untuk subscribe Cikgu Hazim punya channel Hazim Azmi. Aplikasi yang ni pun sebenarnya sangat-sangat menarik kalau kita dapat gunakan semasa mengajar di dalam kelas ataupun mungkin secara PDPR pun boleh. Iaitu break time ya. Okay, ini sebagai timer lah. Kalau kita nak berhenti rehat buat seketika, mungkin nak berhenti minum air kan. Kalau kita ada kelas ataupun PDPR nak bagi budak-budak kita ni, murid-murid kita ni rehat buat seketika, kita boleh gunakan kita punya add-in ni iaitu break time untuk kita bagi budak-budak ni rehat dan juga nampaklah dia punya interaktif di situ. Okey. Kita boleh besarkan mengikut saiz yang kita nak lah. Okay, kemudian dekat sini, dekat type ni, cikgu-cikgu semua boleh pilih mengikut tema ataupun kita punya kenapa nak berhenti pada masa tu. Contohnya kita nak berhenti minum sekejap. So bolehlah pilih dinner ataupun untuk minum air kan, drinks. Okey. Dan di sini kita boleh pilih berapa lama yang kita nak lah. Okey, contohnya 5 minit. Kemudian terus tekan start. So dia punya timer akan teruslah nampak di sini dan ia lebih nampak profesional dan juga lebih menarik perhatian. Gitu. Dan yang terakhir ialah To-Do List Pro yang cikgu-cikgu boleh gunakan, yang mungkinlah boleh digunakan semasa cikgu buat presentation ni sebagai persiapan. Mungkin cikgu perlu checklist, betul tak? Sama ada takut tertinggal sebarang topik ataupun subtopik yang nak diajar tapi cikgu macam risau takut tertinggal. So boleh buat checklist di sinilah. Okay, contohnya tajuk kita punya ataupun mata pelajaran lah. Okay, bahasa Melayu. Dan so di sini kita boleh buatlah kita punya
checklist kita yang kita tak nak tertinggal tadi. Contohnya tajuk 1. Tajuk 1. Okey, kita pilih. Kemudian tajuk 2. Oh sorry, yang tak ni saya tak buat tajuk Okey, semula. Yang ini boleh potong lah. Okey, semula ya. Okey. Tajuk 1. Okey, boleh tekan kat sini tanda right ni. Kemudian tajuk 2. Kemudian tajuk 3. Okey. So yang inilah antara benda-benda yang boleh cikgu-cikgu gunakan. Dan kalau dah macam rasa dah buat benda tu, kita boleh tick kat sini. So kita dah buat kita punya kerja kita. Okey. Ataupun kalau dah nak buang, boleh je terus buang. Contohnya lagi, kalau macam cikgu nak buat berkaitan dengan pengenalan. Okey, pengenalan ya. Takut tertinggal kan, betul tak? Pengenalan. Kemudian kat tengah tu ada isi. Kemudian yang terakhir ialah penutup. Okey, dan so benda ni kita dapat tengoklah, dapat pantau kita punya slide presentation ni sebagai bahan pengajaran untuk PDPR ataupun di dalam kelas. Kita tidak tertinggal sebarang bentuk yang kita nak sampaikan kepada murid-murid kita. Okey, menggunakan ni To Do List Pro. Okey, cikgu-cikgu boleh senaraikan di sinilah. Kalau dah siap, boleh saja terus tick dekat sini. Kita boleh tick dekat sini dan tick. So nampaklah, dan kita akan lebih berhati-hati dan juga nampak lebih profesional. Okey, terima kasih kepada semua kerana sudi untuk menonton. Dan jangan lupa, kalau anda suka dan juga seronok dengan perkongsian macam ini, please tinggalkan like dan juga komen di bawah berkaitan dengan apa yang anda belajar pada hari ini. Dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe saya punya channel Hazim Azmi. Bye-bye.